Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Isu kekalahan yang amat memalukan kepada Perikatan Nasional PAS Bersatu dan juga Gelakan. Kita tahu sahabat semua, Perikatan Nasional menunggang isu-isu sensitif seperti bangsa, agama, ya berkaitan dengan makanan ubi kayu dan sebagainya. Akhirnya memakan diri mereka sendiri, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk kita dengar dan lihat ya kenyataan daripada penganalisis politik yang menyatakan perkara pertama, tak banyak Perikatan Nasional tawar untuk pengundi. Apa yang mereka katakan, undilah calon mereka kerana mereka bangsa Melayu beragama Islam dan sebagainya. Tidak ada tawaran pun. Ya, kerana hari ini khususnya di rakyat Selangor di Kuala Kubu Baru ini, mereka mahukan satu tawaran apa yang mereka boleh dapat sekiranya mengundi ya calon yang ditonjolkan. Jadi berbeza dengan calon daripada Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan dengan jelas mempunyai manifesto yang amat menarik ketimbang dengan Perikatan Nasional. Jadi sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan media ini ya daripada Azmil Taib dari Universiti Sains Malaysia berkata, Perikatan Nasional gagal menawarkan dasar membabikan kehidupan seharian pengundi dalam kempennya. Jadi kegagalan PN menyediakan tawaran kuku untuk membantu dan menyelesaikan masalah rakyat menjadi puncak kegagalannya merampas kerusi Dun Kuala Kubu Baru, kata penganalisis politik Azmi Hasan ya dari Akademi Nusantara berkata, kemenangan calon komponen itu Khairul Azhari Saud mungkin membimbangkan ramai dari segi risiko pembangunan kerana kawasan itu bakal diwakili ahli pembangkang. PN tidak menawarkan banyak kecuali bangkitkan rasa tidak puas hati terhadap kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Jadi saya berpandangan, kata Azmi Hasan, ya mereka tidak memberi pemberat kepada pengundi untuk mengundi mereka. Bagaimanapun keadaan berbeza bagi Pang Soktau dari Pakatan Harapan yang menjadi sebahagian kerajaan negeri dan ini cukup kritikal. Ramai gembira dengan pentadbiran Amiruddin Sari, katanya kepada FMT. Azmil Taib dari Universiti Sains Malaysia berkata, PN dilihat gagal untuk menawarkan dasar membabitkan kehidupan seharian pengundi dalam kempennya, sebaliknya lebih fokus membawa sentimen berdasarkan isu semasa. Menurutnya, kenaikan kos sara hidup sering dibangkitkan pengundi dan ini termasuk pada PRK Kuala Kubu Baru. Jadi mereka gagal menawarkan sesuatu yang kukuh untuk menyelesaikan kebimbangan itu. Tambah lagi, pengundi Kuala Kubu Baru mempunyai kelebihan mengundi parti penyandang yang datang dari parti kerajaan dan mempunyai sumber, katanya. Jadi PRK Kuala Kubu Baru semalam menyaksikan Pang menang dengan majoriti 3,869 undi. Jadi peratusan mengundi yang merekodkan 61.5% lebih rendah berbanding 69.2% pada pilihan raya negeri Selangor Ogos tahun lalu. Azmil berkata, pengurangan ini mungkin membabitkan pengundi Melayu yang memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan. Menurutnya, kejayaan Pang menang majoriti undi polis dan tentera yang majoriti Melayu mencerminkan kejayaan UMNO menarik undi mereka kepada calon dari Kerajaan Perpaduan. Saya berpandangan, katanya, UMNO berjaya menarik pengundi Melayu untuk mengundi calon Pakatan Harapan, katanya. Azmil pula berkata, undi simpati juga memberi kelebihan kepada PH, merujuk kepada penyandangnya Lee Ki Hiong yang meninggal dunia mas lalu akibat penyakit bara. Itu antara kenyataan ya daripada dua penganalisis politik yang bersetuju bahawa Perikatan Nasional tidak ada menawarkan pemberat ataupun dasar sekiranya mereka menang ya pada pilihan raya di Kuala Kubu Baru ini. Dan satu lagi sahabat semua yang menarik juga kesinambungan dengan berita ini, kala di KKB Perikatan Nasional disuruh tinggalkan politik toksid. Bukan saja politik toksid, politik perkauman, politik fitnah, politik memalukan diri sendiri dan sebagainya. Jadi itu antara gesaan yang dibuat oleh ahli parlimen DAP Sarizan Johan berkata, gabungan itu patut terima hakikat hanya politik sederhana mampu untuk merangkul sokongan segenap masyarakat. Jadi kemenangan Pang Sauta pada PRK di Kuala Kubu Baru sepatutnya menyedarkan Perikatan Nasional
untuk meninggalkan politik pecah belah dan toksik, kata Parlimen Bangi, Sarizan Johan. Katanya jelas politik digunakan PN membawa pulangan kian berkurangan. Jadi jelas bahwa politik seperti ini katanya membawa pulangan yang kian berkurangan dan tidak mampu untuk menawan negeri seperti Selangor maupun negara Malaysia dalam kenyataannya. Beliau juga menuntut PN bermuhasabah dan menerima hakikat bahawa Malaysia adalah negara pelbagai kaum dan juga agama. Dan hanya politik kesederhanaan dan perpaduan boleh merangkul sokongan daripada segenap lapisan masyarakat. Jadi Sarizan berkata sokongan rentas kaum diperoleh PAN membawa kemenangan buat calon kerajaan perpaduan, sekaligus menunjukkan konfigurasi politik kebersamaan menjadi formula terbaik. Di sebelah PN pula dari awal mereka mengintai peluang kemenangan dengan memainkan isu kaum dan agama, isu sekolah bernukular, agama dan bangsa calon yang bertanding dan sentimen melalui hilang kuasa telah dimainkan oleh pemimpin Perikatan Nasional semasa berkempen, katanya. Itu antara kenyataan ya daripada Sarizan. Walaupun begitu sahabat semua, calon ya daripada Perikatan Nasional Parti Bersatu ini menyangkal bahwa kekalahan mereka bukanlah ya karena isu yang dimainkan oleh mereka, yaitu isu perkauman. Jadi ini antara kenyataan terkini ya daripada calon Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu. Pemimpin Bersatu nafi PN kalah kerana isu perkauman. Itu antara respon ya apabila rakyat di luar sana hari ini panas ya membuat kenyataan bahawa isu yang dimainkan oleh Perikatan Nasional, PAS, Bersatu dan juga Gelakan ini memakan diri sendiri. Seorang pemimpin Bersatu iaitu Chong Fat Ful mendakwah kekalahan disebabkan bantuan diumumkan kerajaan peratusan mengundi Melayu rendah, katanya. Mencari alasan lah ya. Seorang pemimpin Bersatu menafikan kekalahan Barisan Nasional pada PRK Kuala Lumpur berpunca daripada isu perkauman menyebabkan pengundi bukan Melayu terus menjauhkan diri daripada komponen itu. Yaitu Ketua Sayap Bersekutu Bersatu Chong Fat Ful sebaliknya mendakwa kekalahan Khairul di tangan Pak Sok Tau daripada Pakatan Harapan disebabkan bantuan diumumkan kerajaan sepanjang tempo berkempen. Bila pula mereka membuat pengumuman yang saya tahu diumumkan sebelum masa berkempen dan semuanya itu sebelum lah ya. Semasa berkempen kita lihat kempennya semua bersih. Yang tidak bersih itu geng daripada Perikatan Nasional yang tidak habis-habis memainkan sentimen bangsa dan agama. Menurutnya lagi bantuan itu antaranya projek perumahan rakyat dan menempatkan 245 keluarga peneroka getah untuk meraih sokongan komuniti India selain kenaikan gaji penjawat awam. Penjawat awam diumumkan 1 hari bulan Mei. Adakah itu masa pilihan raya berkempen? Tidak. Adakah projek perumahan rakyat untuk peneroka estate getah itu diumumkan semasa masa berkempen? Tidak. Jadi kita tahu mereka ini memang kehilangan modal, membuat pelbagai tuduhan yang tidak berasas. Undi Cina tidak berubah banyak katanya. Ramai milih tidak keluar mengundi, mereka yang keluar tetap sokong Pakatan Harapan. Kalau kita lihat undi Cina meningkat ya dalam sebelum ini dan PRN Bahasa Pilihan Raya Negeri dan pilihan raya kecil ni peningkatannya amat ketara. Tapi lain pula ya apa yang dikatakan oleh pimpinan daripada Bersatu ini. Katanya lagi isu-isu perkauman tidak membawa impak kepada pengundi kerana keputusan PRK nampak berada pada status quo sahaja berbanding PRN lalu, katanya kepada FMT. Isu-isu perkauman tidak membawa impak. Maksudnya mereka bersetuju bahwa isu-isu perkauman adalah antara isu yang dimainkan, ditunggang oleh pimpinan-pimpinan Bersatu, PAS dan juga Gelakan. Jadi katanya isu itu walaupun dimainkan, katanya lagi tidak membawa impak kepada pengundi. Jadi ini antara satu pengakuan ya daripada pemimpin sayap Bersatu, Bersekutu Bersatu. Bersekutulah lambat. Beliau mengulas dakwaan kegagalan PN merampas Dun Kuala Baru disebabkan kempen perkauman di bawah segelintir pemimpin komponen itu tidak diterima di kawasan bercampur. Sebuah badan pemikir Ilham Center dalam kajian lapangan berkata, strategi PN untuk meneruskan kempen tema agama serta kaum sudah tepu ke siling. Ini Ilham Center ya, bukan daripada pihak lawan tapi Ilham Center salah penganalisis yang tidak berpihak kepada mana-mana, dan mereka juga mengatakan bahawa strategi dan juga kempen menggunakan agama, bangsa,
tidak lagi serta kaum ya sudah tepu ke siling katanya. Dalam tempo berkempen, beberapa pemimpin negeri seperti Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari membangkitkan isu vernacular untuk mengaitkan PAS yang mendapat pendidikan di sekolah jenis kebangsaan Cina, Ong Pui Hulu Langat dan Sekolah Menengah Chonghua Perdikson Negeri 9. Walaupun memohon maaf kepada PAS, Fadli pada 29 April lalu berharap isu PAS mendapat pendidikan di sekolah menengah akan berterusan dan diikuti pengundi sehingga dari hari pengundian. Mereka menggunakan isu itu, tapi akhirnya apabila mereka bangkitkan isu itu, makin ramailah masyarakat Cina menolak ya parti PAS dan juga bersatu. Jadi pada 9 Mei lalu, Presiden PAS Hadi Awang dalam kempen PRK itu mengingatkan ahli dan penyokong UMNO di Selangor tidak mengulangi kesilapan kehilangan kuasa politik seperti yang berlaku di Singapura. Apa kaitan dengan Singapura ya? Katanya DAP yang lain daripada Parti Tindakan Rakyat PAP di Singapura adalah parti ekstrim dan melampau yang mahu merampas kuasa politik secara halus dan licik sehingga boleh menyebabkan kekacauan dalam negara. Oh, ini antara kenyataan yang begitu hipokrit daripada Presiden lebay PAS ini. Ketika bersama dengan PAS, undilah DAP katanya. Ketika bersama dengan DAP, undilah DAP katanya kerana DAP tidak melawan dan mereka menyokong kononnya. Itu antara kenyataan daripada Presiden lebay PAS ini, sahabat-sahabat semua. Hari ini lain pula kenyataan. Inilah yang sering kali dikatakan oleh Datuk Seri Muhammad Sabu bahwa PAS ini dalilnya berubah-ubah mengikut situasi. Kalau bersama dengan sebuah parti itu mereka akan memberikan berbagai-bagai pujian yang melangit, tetapi bila tidak bersama sahabat semua, kita dengar bagaimana dalil mereka berubah dari masa ke semasa. Tidak ada pendirian teguh yang menjadikan agama untuk tujuan politik kepentingan pribadi semata-mata. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen atau pandangan Anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pengkang ke 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.